KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki, yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu ya Allah kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kembali ke Teras di Didik TV. Masih bersama saya Nisa K, dan tadi kita dah bersama dengan adik-adik menengah rendah. Subjeknya adalah Bahasa Melayu. Jadi sekarang kita nak beralih kepada adik-adik menengah atas kita. Subjek kita hari ini adalah sejarah dan kita akan membincangkan mengenai topik konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Banyak kisah yang kita boleh rungkaikan daripada situasi ini seperti yang kita telah belajar daripada buku teks. Tetapi Nisa tidak akan biarkan kita berseorangan. Kita akan ada guru yang cukup berpengalaman, guru-guru yang bagus di Didik TV ni untuk sama-sama berkongsi dan belajar mengenai topik kita pada hari ini. Agak-agakkan siapa cikgu yang akan bersama dengan kita. Maklumlah di Malaysia ni kita semua cikgu bagus, semua cikgu berpengalaman. Tapi siapa yang akan bersama kita pada hari ini? Kita saksikan profil beliau. Jom.
itu dia cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, Cikgu Zaniza yang merupakan penulis, penyampai dan penilai skrip sejarah TV pendidikan daripada SMK USJ 12. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nampak bersemangat, manis, berbaju pink ya. Sangat kontras kita pada hari ini. Baiklah, di rumah seperti yang kita tahu sekarang kita masih memerangi COVID-19. Kita perlulah patuh kepada SOP seperti di sini. Nisa dan cikgu jaraknya 1 meter, sebenarnya lebih ni 1 meter. Dan jangan lupa untuk sentiasa cuci tangan, jangan sembang dekat-dekat muka ke muka, jangan ya. Lagi-lagi adik-adik akan kembali ke sekolah, jangan berkumpul dekat-dekat tau, kita jaga jarak, jaga SOP. Dan cikgu, kita sanitize dulu tangan kita. Saya pun sanitize. Jangan lupa bawa hand sanitizer di sekolah. Boleh bawa yang saiz poket tu, masuk dalam beg, masuk dalam poket supaya sentiasa kita membunuh dan membasmi kuman. Dan bila dah jaga jarak 1 meter, kita boleh buka. Kalau perlu buka mask anda, jangan lupa simpan elok-elok. Jangan letak merata-rata cikgu kan. Nanti kotor. Jangan ulang pakai kalau kotor. Kalau ada bekas yang khas, boleh masukkan dalam saku ataupun plastik sebelum disimpan dan digunakan semula. Lebih baik kalau pakai mask lebih ya adik-adik. Okay, kita simpan, alright? Baiklah cikgu, daripada SMK USJ 12. Rasanya kita tidak berdua-duaan saja kan? Kita akan ada yang menemani kita kan? Tetapi jangan risau, yang menemani ini bukanlah makhluk halus ke kan? Yang ini betul-betullah manusia. Tetapi tidak bersama-sama dengan kita di studio, akan bersama-sama dengan kita menerusi Google Meet. Baiklah, kita ingin menjemput cikgu. Adik-adik daripada SMK USJ 12 sudah bersedia di talian? Hai, di manakah adik-adik? Ya, hai semua. Hai semua, lambai. Hai, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat pagi. Ni semua anak-anak murid cikgu ke? Ya, betul. Anak-anak murid cikgu saya. boleh kenalkan siapa yang ada dengan kita pada hari ini cikgu? Baiklah ya, ini adalah semua murid-murid tingkatan 4 ya, dari beberapa kelas tingkatan 4 di SMK USJ 12. Kita ada yang pertama, kita ada Afarna Hariharan, dan kita ada Joshita Mutusami, dan kita ada juga Lizzie, ya, ada Darshan, dan juga ada Nur Alisha binti Azri. Semuanya segak-segak cikgu pagi-pagi bersama dengan kita. Semuanya dah tak sabar nak ke sekolah kembali ke? Tak sabar. Tak sabar kan? Tak sabar nak bersua muka. Yang penting kita jaga SOP adik-adik. Baiklah cikgu, hari ini topik kita merupakan topik sejarah tingkatan 4 mengenai pendudukan Jepun di negara kita. Kita akan kembali nun jauh ke tahun 1941. Betul cikgu? Betul. Yes, masih ingat. Saya masih ingat, maklumlah. Saya pun dah lama meninggalkan sekolah. Mungkin hari ini pun kita sama-sama ulang kaji buat diri saya, belajar bagi adik-adik tingkatan 4 dan penonton di rumah. Jangan lupa mungkin boleh buka buku teks, mungkin boleh sediakan pen dan nota. Cikgu, hari ini kita nak bercakap mengenai topik apa tu cikgu? Baiklah, terima kasih ni saya. Baik, keseluruhan bab ini akan menceritakan tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Baiklah, murid-murid telah mempelajari tentang Perang Dunia Pertama dan sebahagian daripada Perang Dunia Kedua di Eropah. So, hari ini kita akan fokuskan kepada Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dan pendudukan Jepun, kedatangan Jepun sebenarnya ke negara kita. Ya, kita fokuskan kepada isu kedatangan tu cikgu, macam mana dia tiba di tanah Melayu pada waktu tu, nama tanah Melayu kan. Asyik baik, saya dah risau dah ni, nanti lupa macam mana nak kena ulang kaji kembali. Mungkin cikgu boleh tunjukkan apa yang kita ada di skrin kita. Baiklah, cikgu telah menyediakan bahan-bahan. Ini yang kita ada, yang saya sebut tadi, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. So apa yang perlu kita tahu yang sini, pelajaran kita pada hari ini adalah berkenaan gabungan pendekatan secara modular, iaitu penggunaan standard kandungan 10.1 dan juga gabungan standard kandungan 10.2. Sebab tu dia ada dua perkara itu. Satu, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dan pendudukan Jepun di negara kita, kedatangan Jepun ke negara kita, Nisa. Ya, baiklah cikgu. Seterusnya. Okey, seterusnya ya. Maafkan saya. Tak apa. Okey ya. So seterusnya kita akan juga tengok tentang apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini, ya. Dah bersedia ya semua? Mungkin cikgu boleh berdiri di sebelah skrin sana. Okey, boleh di sini? Boleh. Okey, boleh di sini. Okey ya. Baik, pada akhir pembelajaran kita harap murid dapat menghuraikan
perkembangan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harap murid dapat menerangkan dua faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Dan yang ketiga, murid dapat menerangkan kepentingan kebijaksanaan dalam merancang strategi. Kita harap hari ini murid-murid sama ada di dalam talian maupun di rumah akan dapat capai apa yang kita harapkan pada hari ini. Mungkin boleh catatkan nota hari ini apa yang perlu kita capai. Jadi pastikan terus memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajaran kita pada hari ini, kerana bila bercakap mengenai sejarah, cikgu kan banyak fakta yang perlu kita ingat, tak boleh salah. Betul. Okey, baiklah cikgu. Mungkin kita boleh dengar kata-kata adik-adik di luar sana. Maklumlah yang di sini sudah pun berada dengan kita di studio melalui Google Meet. Mungkin adik-adik akan menjelaskan mengenai sejarah tingkatan 4 bab 3. Apa yang mereka tahu agaknya? Didik TV KPM. Hakim bin Muhammad Jaya dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Dalam bab 3 ini, kita akan belajar tentang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik yang bertajuk Perang Pasifik. Selain itu, kita juga akan belajar faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Dalam bab 3, sejarah tingkatan 4, saya belajar tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Saya juga belajar mengetahui tentang pentadbiran tentera Jepun dan layanan tentera Jepun terhadap penduduk. Assalamualaikum, nama saya Hassan bin Abdullah dari Sekolah Menengah Sri Al-Amin. Dalam bab 3 sejarah tingkatan 4 ini, saya belajar tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Tajuk ini bukan saya cintakan negara saya. Untuk belajar lebih lanjut, mari kita ikuti pembelajaran ini. Fokus pada topik 3.4 dan 3.5. Jom! Didik TV KPM. Itu dia adik-adik kita dapat menjelaskan mengenai sejarah dan bab 3 tadi cikgu ya? Ya, betul. Wah, maknanya adik-adik sudah bersedia dengan pelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Baiklah. Elok kita tengok dulu siaran video kalau ada. Ya. Kalau ada siaran video tadi, kita boleh terangkan dulu, boleh? Kita tonton dahulu video yang akan dipaparkan di kaca TV anda tentang bagaimana Perang Dunia Kedua bermula ya. Silakan. Di slot pula dah di segmen kita yang akan datang. Jadi adik-adik jangan lupa untuk terus menonton kita sebab nak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam video tu. Maklumlah kita tidak berada di zaman tu kan cikgu. Jadi video-video sebeginilah yang akan memberikan kita penjelasan ataupun sedikit idea bagaimana situasinya peperangan, pendudukan Jepun di negara kita dan sebagainya. Adik-adik yang di Google Meet semua okey? Dah bersedia? Semua tadi dah sarapan ya? Dah. Diorang dah ready, dah bersedia. Saya macam cepat saya nak belajar. Tak sabar-sabar. Diingatkan pelajar-pelajar sekolah menengah akan mula memasuki sekolah 8 Mac dan ke atas ya secara berperingkat. Ingat, SOP jaga. Ya. Okey, baiklah cikgu. Kita akan berbincang mengenai Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dan sebagainya, bermula dengan pendudukan di Tanah Melayu cikgu kan. Jadi saya rasa semuanya agak macam banyak informasi yang nak kena hadam, yang nak kena masuk pada pagi ini. Maklumlah pagi-pagi lagi kena biasakan diri lah kan cikgu kan. Sekolah dah nak mula. Jadi mungkin kita akan berehat dahulu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Nak minum dulu boleh? Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih berada di Didik TV KPM di rancangan Teras, di mana subjek kita hari ini adalah sejarah dan kita akan membicarakan topik mengenai pendudukan Jepun di negara kita. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih ya. Ya. Baik, apa khabar anak-anak murid semua? Okey, kalau dah sedia, tadi kita dah tengok video kan? Baiklah, apa cikgu nak tanya, apa yang korang nampak? Apa yang kamu semua nampak dari paparan video yang berdurasi beberapa saat tadi? Ya, siapa nak cuba? Kita nak lihat mereka bagi perhatian ke tak? Ya, silakan laju, Alisha. Alisha, silakan. Daripada video tu saya nampak pasukan tentera. Oh, pasukan tentera. Ya. Okey, selain daripada itu, apa lagi ya selain pasukan tentera? Pasukan tentera apa? Okey, apa yang anda nampak? Okey, siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Silakan, Darshan. Silakan. Saya rasa itu pasukan tentera Jepun lah, cikgu. Pasukan tentera Jepun. Jepun nampak macam betul itu Darshan. Tapi tunggu sekejap. Bagaimana yang lain? Afana ke Yoshita ke Zing tak nak cuba? Cikgu, saya nak. Silakan Zing. Saya nampak di antara mereka membawa senjata. Oh, ya, Bawa betul. senjata. Ya. Kita tengok tadi pasukan tentera Jepun, dia membawa senjata. Okey, lagi-lagi apa yang kita nampak daripada video tadi? Saya nak cuba, cikgu. Okey, silakan Yoshita. Saya nampak mereka yang turun dari bot membawa senapang. Macam kisah-kisah perang lah, cikgu. Turun pada bot ke? Nampak tak? Saya pula yang tak bagi perhatian. Nampak tadi ya, ada dalam air yang membawa senapang. Macam kisah-kisah perang. Okey, Afana, ada apa-apa yang Afana nak kongsikan? Ya, saya nampak macam tentera semua tu berbasikal dan berjalan kaki lah, cikgu. Okey, baiklah. Okey, kalau kita lihat, apa yang kita pelajar-pelajar lihat tadi, yang juga pelajar-pelajar di luar sana di rumah lihat tadi, itu adalah paparan gambaran kedatangan tentera Jepun, pasukan tentera Jepun yang mendarat di pantai Sabak, Kelantan pada 8 Disember 1941. Waktu tempatan lah, waktu negara kita. Itu adalah hari pertama di mana tentera Jepun mendarat di negara kita. Yang anda semua lihat itu adalah melalui jalan darat dan juga melalui jalan air. Ataupun dari laut lah. Mereka turun daripada bot-bot yang kecil. Okey. Jadi kalau begitu, hari ini yang kita nak terangkan kepada semua pelajar kita, sama ada dalam talian maupun di rumah, adalah berkenaan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik yang kemudian menjalar kepada pendudukan Jepun di negara kita. Itulah bendanya. Okey, cikgu teruskan ya, Nisa, silakan. Baik, cikgu nak mulakan pelajaran kita dengan satu soalan. Okey. Nervous tak semua adik-adik? Siapa yang ada di luar sana boleh tengok dekat slide. Soalan cikgu, bagaimana Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula? Asia Pasifik belum lagi negara kita. Bagaimana Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula? Ada sesiapa yang dalam talian nak jawab? Darshan segera. Bagus, Darshan. Silakan. Darshan. Menurut buku, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula apabila Jepun berjaya muncul sebagai suatu kuasa tentera yang kuat dan setaraf dengan Barat. Betul tu, Darshan. Darshan dia jawab tadi menurut buku, maknanya dia membaca. Ya, betul. Bagus. Ya, Darshan telah membaca. Pertama sebab kita telah berada di topik yang 3.4. 3.1, 3.2 dan 3.3 kita telah terangkan lebih awal. Okey. So betul bagaimana Perang Dunia Kedua bermula di Asia Pasifik bermula. Ia adalah apabila Jepun muncul sebagai satu kuasa tentera yang kuat di Asia Pasifik dan Jepun juga melaksanakan dasar perluasan kuasa. Ada sesiapa lagi yang nak komen? Ada sesiapa yang nak komen? Kalau tak ada, kita dah tahu jawapannya dengan kemunculan Jepun sebagai kuasa tadi. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Berdasarkan penyataan yang dikeluarkan oleh Darshan tadi melalui pembacaan dia, betul, Jepun muncul sebagai kuasa tentera yang kuat di Asia. Persoalan seterusnya,
bagaimana Jepun boleh muncul sebagai satu kuasa yang kuat? Macam mana dia boleh jadi kuat, cikgu? Ya, bagaimana dia jadi kuat? Tadi kita tahu sebab itulah Perang Dunia Kedua bermula. Sekarang soalan saya seterusnya kepada murid dalam talian dan juga pelajar-pelajar di luar sana, bagaimana Jepun tu boleh bermula Ada yang boleh jawab, siapa tahu? Alisha, sebagai silakan. kuasa? Okey, Alisha silakan. Saya rasa ni kerana Jepun telah mengalami proses pemodenan dan juga pembaharuan, kan cikgu? Pemodenan betul. dan pembaruan. Ya, okey, terima kasih Alisha. Okey, Jepun telah melalui satu proses pemodenan dan pembaharuan. Baik, itu adalah satu jawapan yang tepat. Tetapi kita nak pergi lebih dalam. Kita nak pergi lebih dalam. Ada lagi dalam, cikgu. Ada lagi dalam. Sebelum kita pergi lebih dalam, kita akan berehat dahulu. Yang di rumah mungkin sedang teruja. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah adik-adik, kembali ke teras di Didik TV KPM. Nampaknya mata pelajaran kita hari ini sangat mengujakan. Kita teruskan, cikgu. Silakan. Baik, terima kasih Nisa. Okey, tadi kita dah tahu ya, Jepun muncul sebagai satu kuasa yang kuat kerana berlaku pemodenan di negara Jepun ya. Berlaku pemodenan dan pembaharuan. Baik, kita nak tahu, kita nak gali lagi dalam. Okey, siapa yang bertanggungjawab dengan pemodenan? Bila pemodenan itu berlaku? Bagaimana dilakukan dan mengapa ia dilakukan? Okey, kita dengan kita nak minta anak-anak murid kita dalam talian ini cuba jawab. Okey, siapa yang akan jawab? Siapa yang melakukan pembaruan di Jepun? Ya, quick quiz. Silakan. Okey, Jin, come on. Saya. Okey. Daripada pembahasan saya bahawa dapati bahawa Maharaja Meiji adalah seorang yang untuk memulakan langkah pemodenan di Jepun, cikgu. Baik, terima kasih. Betul ya. Orang yang bertanggungjawab persoalan siapa itu ialah Maharaja Meiji. Bila? Siapa nak boleh jawab? Bila? Okey, Afarna. Okey, sekitar abad ke-19, cikgu. Betul ya, Abad sekitar abad ke-19 ya, pemodenan di Jepun itu berlaku. Now, mengapa Maharaja Meiji nak melakukan pembaruan di Jepun? Siapa nak jawab? Saya, Alisha cikgu. ada. Okey, Joshita, silakan. Pada pendapat saya, Maharaja Meiji ingin menjadikan negara Jepun sebagai satu kuasa yang besar tanpa bergantung kepada negara-negara barat. Ya, jawapan yang cukup bernas ya. Tak mahu lagi bergantung kepada barat sebab sebelum itu barat mendominasi ya kuasa di dunia. Okey, bagaimana dilakukan? Bagaimana pemodenan itu dilakukan? Okey, Darshan. Saya mendapati Maharaja Meiji amat memaju dan memodernkan aspek pendidikan dan ekonomi di Jepun, cikgu. Patutlah Jepun kekal sebagai negara yang maju hingga kini. Betul ya. Itu satu penyataan yang betul. Jepun maju sampai kini. So, bagaimana dilakukan? Sebenarnya dia fokus kepada tiga. Aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Tetapi Darshan mengemukakan dua, iaitu pendidikan yang merangkumi aspek sosial dan juga ekonomi. Nah, kita dah tahu pemodenan dari perkara-perkara yang seperti ini. Mari kita teruskan. Okey, ini adalah Maharaja Meiji yang telah menukar status negara Jepun dari sebuah negara pertanian kepada negara industri. Okey, dan yang penting, dia telah berjaya menjadikan Jepun sebagai memiliki kuasa tentera yang setaraf dengan barat. Itulah yang paling penting sekali dalam pemodenan Meiji ya. Ini gambaran daripada negara pertanian kepada negara industri. Okey, kita nak gali lebih dalam lagi. So, sekarang dah capai hasrat dah. Dah maju daripada negara pertanian kepada negara industri. Apa pula cabaran kepada Jepun selepas dah muncul sebagai negara industri? Alisha, cepat dia nak jawab. Silakan Alisha. Industri di Jepun memerlukan bahan mentah dan juga pasaran. Okey, betul ya. Dah ada industri, perlukan bahan mentah. Okey, ada lagi? Ada sesiapa lagi yang nak jawab? Okey, ada? Ya, kalau tak ada kita teruskan. Okey, betul ya. Apabila kita sudah banyak industri itu perlukan bahan mentah.
Okey, bahan mentah itu untuk run ataupun untuk jalankan mesin-mesin yang ada di industri. Okey, so itu adalah cabaran bagi Jepun selepas muncul bagi sebagai kuasa tentera yang kuat. Alright? Okey, so bagaimana Jepun mengatasi cabaran ini? Okey, Afarna. Jepun telah melaksanakan dasar perluasan kuasa, kan cikgu? Macam yang Barat lakukan sebelum ini. Ya, betul. Ya, dia melihat bahawa Barat menyelesaikan masalah bahan mentah dengan meluaskan kuasa. Betul, Afarna. Ada lagi soalan, ada lagi jawapan? Ada sesiapa yang nak cuba? Ya, bagaimana Jepun mengatasi masalah? Ada sesiapa? Okey, tak ada? Okey, so itu adalah jawapannya. Okey, keperluan industri itu diatasi dengan melaksanakan dasar perluasan kuasa atau istilahnya imperialisme. Okey, imperialisme. Okey, pelajar-pelajar di luar sana yang tak dapat ikuti, sila buka muka surat 64. Kita berada di muka surat 64 sekarang. Okey. Buku teks tingkatan 4. Betul tu ya. 64. Baik, kita sedang membincangkan dasar perluasan kuasa British ya. Kita dah kaji dah tadi. Kita dah tengok. Kita nak selesaikan masalah kita nak kaji masalah Jepun ini dan kita nak aplikasi dalam kehidupan kita nanti. Okey. Baik ya, ini adalah gambaran. Okey, apabila British sudah mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar perluasan kuasa, okey, atas keperluan perindustrian, British juga ya bercadang melaksanakan Order Baharu Asia. Okey, Order Baharu Asia. So, apa itu Order Baharu Asia? Adalah usaha untuk mewujudkan satu lingkungan ekonomi di Asia Pasifik. Okey, yang sebelum itu ialah di antara Korea, Manchuria, China, tetapi selepas penaklukan nanti Jepun berharap Order Baharu itu akan merangkumi seluruh negara-negara di benua Asia yang akan ditakluki. Okey, so itu dia. Dan kemudian keperluan industri tadi kita dah tahu dua benda, satu nak cari bahan mentah, yang kedua nak cari pasaran. Kenapa perluasan kuasa ini menjadi atau betul-betul mencapai sasaran? Okey, kerana pengaruh golongan tentera dalam politik Jepun. Okey, pengaruh golongan tentera dalam politik Jepun. Apa penerangan tentang pengaruh golongan tentera ini? Ya, apabila Perdana Menteri Jepun dilantik dari kalangan seorang tentera, iaitu General Tojo. General Tojo. Ya, okey. Saya tengah hadam, cikgu. Banyak yang saya ulang kaji, keluar balik daripada sekolah ni. Okey, tak apa So itu keadaan dia. Baik, selain daripada itu apa yang menyebabkan perluasan kuasa ini perlu dilaksanakan oleh Jepun murid-murid dalam talian dan juga di rumah. Okey, Jepun ini telah diberi sekatan ekonomi oleh kuasa seperti Amerika, Britain dan Belanda. Okey, so sekatan ekonomi itu apa? Amerika, Britain dan Belanda telah membekukan aset Jepun di wilayah mereka. Dia juga tidak membenarkan sebarang bentuk perdagangan dengan negara-negara barat, menyebabkan Jepun tak berjaya nak gerakkan industrinya. Ini yang membuatkan mereka tak nak bergantung kepada kuasa barat, cikgu. Betul tu. Ada banyak lagi kita nak belajar. Cikgu pun tengah bersemangat, saya pun tengah bersemangat. Tapi kita kena berehat dahulu. Sekejap saja, jangan ke mana-mana, okey? Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke rancangan teras di Didik TV. Kita tak nak buang masa. Jom cikgu, kita teruskan. Baiklah. Okey, tadi saya sedang bercakap pasal sekatan ekonomi Jepun. Okey, tapi Dashan saya rasa dia ada satu soalan tadi dia nak tanya, Dia tersangkut dekat situ. Okey, apa yang nak ditanya itu Dashan? Cikgu, mengapa Amerika menyekat ekonomi Jepun
Okey, mengapa Amerika ataupun mengapa Jepun disekat ekonominya? Tadi saya dah sebut tadi ya. Sebelum Jepun menguasai ataupun melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, Jepun telah menunjukkan kehebatan tenteranya dengan menguasai Korea, China dan Manchuria dalam beberapa siri peperangan. Jadi Amerika, Britain dengan Belanda ni dah lihat, wui, Jepun ni sudah mula nak lawan kami. Jadi bagaimana kita nak halang dia? Dengan melakukan sekatan ekonomi. Ya, okey. Ada soalan lain berkenaan dengan sekatan ekonomi, Afarna? Bukan cikgu, tapi saya nak cakap yang saya sukalah cara Jepun mengatasi masalahnya. Mereka membuat perancangan yang bagus untuk memastikan mereka berjaya. Betul. Kalau kita lihat dari awal Jepun membuat satu perancangan ataupun melakukan perancangan strategik yang sangat bagus dalam usahanya mencapai matlamat, iaitu menyelesaikan cabaran yang telah kita bincangkan di peringkat awal tadi. Okey, kalau tak ada cikgu nak teruskan. Silakan cikgu. Nak teruskan tadi. Baik ya. So, apabila telah disekat ekonominya Jepun ini, Jepun tengah mencari cara bagaimana. Okey, so Jepun telah cuba untuk menakluk wilayah selatan. Okey, bagi Asia Pasifik, wilayah selatan itu ialah Asia Tenggara. So negara kita dalam Asia Tenggara. So negara kita lah termasuk. Sebab tu tajuk ini dia terjebak dengan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, so apa yang Jepun cuba buat ialah menakluk wilayah selatan dan kemudian akan gabungkan dengan wilayah negara Korea, Manchuria dan China yang telah dikuasai tadi, maka akan meliputi kawasan yang luaslah ya, wilayah penaklukan oleh Jepun. Nampak tak? Okey, so smart memang nampak berstrategi rancangan Jepun untuk menyelesaikan masalahnya. Okey, boleh saya teruskan, Silakan, Nisa? cikgu. Okey, now kalau kita tengok, mari kita teruskan. Ini adalah peta serangan ataupun Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan daripada anak-anak murid saya yang di dalam talian? Okey, Dashan lagi. Orang lelaki ni memang suka perang, Nisa. Ya. Okey, silakan Dashan. Cikgu, bolehkah terangkan tentang garisan yang berwarna biru dan merah itu? Okey, Mengapa ada baik yang garisan yang berwarna biru dan merah. Okey, Mike, kita tengok di sini ya. Ini adalah garisan biru yang kita lihat ini bermula daripada Jepun. Bermula daripada Jepun. Ia adalah serangan dan pendaratan Jepun. Okey, arah pendaratan Jepun. Okey, Pulau Wake, Pulau Midway, okey, adalah lokasi wilayah taklukan negara-negara pasukan bersekutu. Okey, sebab tu dia bermula dari sini, okey, ke atas dan kemudian menjajah kawasan ini. Begitu juga di Filipina, okey, yang biru-biru kecil ni itu arah serangan tentera Jepun. Okey, sementara yang merah ini, yang tidak putus-putus ini, cuba perhatikan berapalah luasnya. Itu adalah kawasan yang telah dikuasai oleh Jepun menjelang Disember 1941. Okey, yang putus-putus tetapi besar ini, yang kemudian ada arrow ini adalah laluan kapal perang Jepun. Nampak tu, dia bermula dari sini ke Pearl Harbor. Okey, ke Pearl Harbor. Right? Inilah yang kita akan tengok nanti ke muncak. Kenapa? Sebab Pearl Harbor ialah pengkalan tentera bagi Amerika Syarikat. Okey, ada lagi yang nak diterangkan ataupun ada lagi yang tak faham? Ada siapa lagi yang nak tanya? Okey, ada siapa lagi yang nak tanya? Kalau okey, thumbs up semua. Okey, kalau okey. Right? Okey, baik. Semua. Kalau tak ada, cikgu nak teruskan sedikit. Okey, sedikit saja lagi. Yang dotted line sini ataupun garis putus-putus yang besar ni, okey, perhatikan, sudah meliputi, itu adalah wilayah yang telah dikuasai Jepun 6 bulan kemudian, iaitu pada bulan Jun 1942. Okey, strategik sangat perancangan Jepun sehingga boleh menguasai wilayah yang luas ini dalam tempoh 6 bulan sahaja. Okey, boleh kita teruskan? Okey. Baik, mari kita tengok. Okey, kita ada sedikit
congak sekejap ini, kita nak tengok. Cuba murid-murid saya yang di dalam talian ini, kalau yang kat rumah sana pun boleh cuba tengok, okey. Berdasarkan garis masa ini, berapa masa yang diambil oleh Jepun untuk membentuk empire yang luas di Asia Pasifik pada tahun 1942. Okey, cepat kira. Okey, wish laju. Joshita, silakan. Joshita. Lebih kurang 3 bulan je, cikgu. Okey, betul ya. Kalau kita tengok lebih kurang bulan Disember, bulan Januari dan bulan Februari, penuh 1 bulan. Ya. So, apa yang kita boleh nampak? 3 bulan kuasai hampir sebahagian besar kawasan wilayah Asia Pasifik. So, ini yang kita nak tahu. Ya, kita nak belajar dari sejarah bagaimana Jepun membuat satu perancangan strategik yang pelajar kita akan tengok macam mana nak selesaikannya nanti. Ya. Okey, saya teruskan ya, Nisa. Baik, cikgu. Okey ya. Now, kita dah tengok dia dah menang di Asia Pasifik. Baru kita nak masuk kenapa dia datang ke negara kita. Ya. Okey, so Jepun mula datang ke negara kita ataupun mula serangan di negara kita pada tahun 1941. Sedangkan Perang Dunia Kedua di Eropah bermula pada tahun 1939. Okey, jangan lupa itu. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apakah faktor kedatangan Jepun ke negara kita? Come on guys, come on. Kenapa nak datang ke Tanah Melayu pada waktu tu? Okey, Alisha lagi, silakan. Antara faktornya ialah untuk mengeksploitasi bahan mentah kan cikgu? Ya, betul. Kita dah bincang beberapa kali tadi. Tidak ada sebab utama yang lain, iaitu Jepun nak datang ke negara kita kerana 2 sebab. Terima kasih Alisha. 2 sebab. Yang pertama adalah hendak eksploitasi sumber bahan mentah. Bahan mentah apa? Apa benda bahan mentah yang nak Jepun ambil tu? Apa dia? Siapa tahu? Siapa bahan tahu? Mentah apa? Joshita? Mestilah biji timah, cikgu. Mestilah biji timah. Betul lah tu. Ya, kita pengeluar biji timah utama di dunia satu ketika dulu. Baik, selain biji timah, negara kita juga ada biji besi, ada emas dan yang penting, pada ketika itu kita sudah ada petroleum di Miri dan Lutung. Okey, itu sebab pertama. Sebab kedua adalah kepentingan strategik ketenteraan. Okey, boleh. Ada siapa nak tanya tentang faktor yang kedua ini? Ada sesiapa yang nak tanya tentang faktor yang kedua? Okey, Darshan ke ada? Okey, kalau tak ada cikgu nak terangkan. Okey, boleh? Okey ya, kalau tak ada cikgu nak pergi kepada penerangan tentang kepentingan strategik ketenteraan, izinkan cikgu menggunakan peta supaya gambaran apakah strategik ketenteraan itu difahami oleh anda semua dalam talian dan juga di rumah. Okey, lihat sini, strategik ketenteraan. Jepun berhasrat ingin menguasai telaga minyak di Sumatera. Tetapi ada pengkalan tentera British di Singapura. Strategik ketenteraan perlu menguasai Singapura dulu, so mudahlah Jepun menguasai Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, Jepun hendak menguasai Pulau Jawa. Kerana itu, Jepun perlu menguasai Borneo dulu untuk memudahkan Jepun menguasai Pulau Jawa. Pulau Jawa. Itu maksud strategik ketenteraan yang boleh kita jadikan contoh. Ya. Silakan Afarna. Cikgu, kat sini pun Jepun guna strategi yang bagus kan cikgu? Betul tu Afarna. Sebab tu saya suka kalau awak membuat bacaan tambahan Afarna, ya, ataupun murid-murid lain. Kita lihat strategi itu bagaimana kita nak applykan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita nak apply supaya kita capai matlamat apa yang kita nak dalam hidup kita. Baiklah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, tak ada. Okey, boleh jelas, boleh faham? Okey. So kita tahu tadi faktor kedatangan Jepun ada 2. Satu sebab keperluan bahan mentah dan juga pasaran, okey. Dan yang kedua kerana strategik ketenteraan. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. So kita nak tengok pula serangan tentera Jepun terhadap negara kita. Okey, berdasarkan peta. Sila beri pendapat anda. Siapa ada dalam ni nak komen, nak tanya, nak apa tu beri pendapat dan sebagainya. Ada? Ada sesiapa? Okey, Ziying. Cikgu, macam tadi kan
adalah arah serangan tentera Jepun. Ya, macam tadi, macam di Asia Pasifik, dia menunjukkan arah serangan tentera Jepun. Lagi? Ada lagi yang nak komen? Okey, ada lagi? Ada lagi, Alisha? Boleh nampak macam ada kapal di atas kanan peta tu. Oh ya, betul Alisha. ya. Ini adalah gambaran kapal perang. Okey, ada lagi? Okey, ada Saya lagi? nak cuba, cikgu. Okey, silakan Joshita. Kalau tak silap saya, yang warna hitam tu ialah arah kemarahan tentera Jepun, kan cikgu? Ya, Anak betul. panah tu, ya. Okey, itu adalah anak panah yang menunjukkan arah kemarahan tentera Jepun. Okey, apa yang boleh kita lihat dalam peta ini ialah, okey, yang kita lihat bermula daripada Kota Baharu dengan juga di Singgora iaitu Patani atau Siam ketika itu adalah arah pergerakan tentera Jepun. Cuba perhatikan daripada penjuru atas, Jepun bergerak mengepung di sepanjang pantai. Itu juga strategi. Okey? So inilah yang kita tengok, yang kita panggil sebagai serangan kilat. Okey? Serangan kilat ini Jepun belajar dari mana? Siapa tahu? Jepun belajar dari mana? Alisha? Adakah ini bermaksud Jepun menggunakan kaedah blitzkrieg seperti Jerman? Betul. Jepun mencontohi kaedah serangan Jerman iaitu blitzkrieg, serangan kilat daripada udara, daripada air ataupun laut dan juga jalan darat. Itu sebab dalam tempoh yang singkat mereka sudah kuasai negara kita. Cikgu, serangan kilat daripada segala arah, udara pergi, darat pun masuk, air pun dia tiba, cikgu, ya. Banyak lagi kita belajar, rasanya macam tak cukup waktu. Betul pula. tu. Maklumlah mata pelajaran sejarah ni banyak fakta yang kita perlu belajar. Kita boleh buat bacaan tambahan dan adik-adik pun di sini banyak memberi pendapat dan juga persoalan yang kita pun macam dapat belajar sesuatu. Maklumlah cikgu, saya rasa saya pun macam berminat lagi, saya sampai terdiamlah dekat sini, terengah-engah. Mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang kita belajar setakat ni, cikgu. Baiklah, okey ya. So hari ni sebenarnya ada beberapa perkara yang kita belajar. Pertama, kita melihat kepentingan strategi dalam hidup. Strategi Jepun itu boleh diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah bagi kita mencapai matlamat hidup. Itu yang paling utama yang kita nampak dari sini, ya. Yang penting apa-apa yang baik kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan seharian, cikgu. Ya, baiklah cikgu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Maaf ya kita tidak cukup waktu. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih Cikgu Zaniza. Terima kasih adik-adik. Bye. Lambai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah mengadakan program Didik TV ini yang banyak membantu pelajar-pelajar. Dan terima kasih yang tak terhingga juga diucapkan kepada para guru yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan bahan dan mengadakan kelas seperti ini. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa bagi membantu anak bangsa. Didik TV KPM